Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua. Semua sihat? Jadi, hari ini kita akan mempelajari kemahiran membaca dalam unit 8 yang bertajuk Sentiasa Berhati-hati. Jadi, mari kita belajar dengan penuh keceriaan dan semangat bersama Cikgu Wiyah. Siapkan diri untuk berseronok dan menambah ilmu murid-murid. Wow, tanya cikgu ucapkan kepada semua kerana berjaya hadir dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita akan belajar pada hari ini ya? Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu semua kemahiran membaca di bawah standard kandungan 2.3 iaitu berkaitan dengan membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Jadi, kita juga akan belajar standard pembelajaran 2.3.1 di mana kita akan membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra untuk membuat ramalan. Jadi semua dah bersemangat untuk belajar? Mari kita lakukan semua ini dengan semangat dan keceriaan. Okey murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu pandangan berdasarkan bahan sastra iaitu cikgu memilih teks cerpen yang dibaca dengan betul. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 maklumat yang terkandung dalam bahan sastra iaitu teks cerpen yang dibaca dengan betul. Jadi, tanpa melengah masa, mari kita tengok isi pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Mari kita lihat kepada isi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, cikgu akan memperkenalkan kepada kamu semua tentang apa itu cerpen. Yang kedua, cikgu akan mengajar kamu cara membaca bacaan cerpen dengan tepat dan betul menggunakan intonasi, gaya penyampaian dan sebutan yang tepat. Dan yang ketiga, cikgu akan memberikan contoh kepada anak-anak murid cikgu tentang bacaan cerpen dan cara untuk memberikan pandangan dan ramalan daripada cerpen yang telah dibaca. Okey murid-murid, sebelum cikgu mengajar kamu tentang teks cerpen, marilah kita lihat dulu kepada pengenalan isi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu akan memberitahu kamu semua tentang karya sastra dan karya bukan sastra. Apakah beza karya sastra dengan karya bukan sastra? Mesti murid-murid nak tahu kan? Jadi, karya sastra merupakan karya yang karya hasil seni yang disampaikan melalui bahasa. Contoh-contoh karya sastra adalah seperti puisi, cerpen, novel, drama dan hikayat. Banyak daripada anak-anak murid cikgu suka drama kan? Jadi, itu merupakan karya sastra. Manakala, kalau karya bukan sastra pula adalah karya yang lebih menjurus kepada penggunaan bahasa yang bukan kreatif berbanding dengan bahasa sastra. Jadi, apa bahan bukan sastra tersebut? Antara contoh bahan bukan sastra adalah seperti rencana, berita, syarahan dan juga pidato. Jadi, kamu kena dapat bezakan antara karya sastra dengan karya bukan sastra tau, supaya tak terkeliru. Jadi, kita akan teruskan kepada pembelajaran kita iaitu teks cerpen. Tadi cikgu ada beritahu kan, kalau cerpen dia tergolong dalam karya sastra. Jadi, apa itu cerpen? Cerpen ini merupakan gabungan dua patah perkataan iaitu cerita dan juga pendek. Jadi, cerpen ini merupakan cerita yang berdasarkan kepada fakta dan juga ada campuran daripada imajinasi daripada penulis cerpen itu sendiri. Kebiasaannya, panjang cerpen itu adalah antara 5,000 patah perkataan hinggalah 20 patah perkataan. Jadi, cerpen yang baik kalau anak-anak murid cikgu nak buat, cerpen tersebut haruslah mudah difahami, mempunyai mesej yang jelas, menggunakan bahasa yang indah dan judulnya haruslah menarik dan meyakinkan kepada para pembaca. Jadi, semua dah tahu apa itu cerpen kan? Jom cikgu ajar pula cara untuk membaca cerpen dengan gaya dan intonasi yang betul. Cara membaca cerpen dengan tepat dan betul. Ada 4 aspek yang perlu dititik beratkan oleh murid-murid cikgu. Ingat semua 4 aspek tersebut? Pertama adalah intonasi. Yang kedua adalah sebutan. Yang ketiga adalah tempo suara dan yang keempat adalah gaya penyampaian. Jadi, mari cikgu ajar kamu semua daripada keempat-empat aspek tersebut secara terperinci. Okey, kita teruskan kepada aspek yang pertama iaitu intonasi. Apa itu intonasi? Macam mana nak membaca cerpen dengan intonasi yang baik? Jadi, murid-murid harus sesuaikan nada suara murid-murid mengikut kepada emosi dan situasi dalam cerita cerpen tersebut. Jadi, kebiasaannya intonasi yang rendah adalah untuk situasi yang sedih atau serius. Manakala intonasi yang tinggi adalah untuk momen-momen atau situasi yang ceria atau mengejutkan.
Jadi, kamu kena membezakan antara situasi dan momen-momen yang terdapat dalam cerita cerpen tersebut agar kamu dapat menggunakan intonasi dengan terbaik. Jadi, aspek yang kedua adalah sebutan. Sebutan perkataan yang terdapat dalam cerpen tersebut haruslah diberikan dan diucapkan oleh murid-murid dengan jelas. Supaya apa? Supaya mesej yang ingin disampaikan oleh penulis dapat disampaikan kepada pembaca dengan tepat dan betul. Jadi, murid-murid harus fokus kepada sebutan-sebutan huruf-huruf konsonan seperti T, R, S agar tiada kedengaran kekaburan semasa membaca teks cerpen tersebut. Okey murid-murid, aspek yang ketiga iaitu tempo suara. Jadi, macam mana kita nak menceritakan cerpen dengan tempo suara yang tepat? Jadi, tempo suara terbahagi kepada dua, iaitu tempo perlahan dan juga tempo yang cepat. Kalau tempo perlahan ini, kebiasaannya ketika kita nak menceritakan bahagian-bahagian dalam cerpen yang penuh dengan emosi atau menggambarkan perasaan yang mendalam. Selalunya menggambarkan emosi sedih lah ketika kita nak menggunakan tempo yang perlahan. Tapi, kalau tempo yang cepat adalah untuk bahagian-bahagian yang penuh aksi atau momen yang mendebarkan. Jadi, pendengar akan lebih tertarik dengan bacaan yang dibaca oleh pembaca tersebut. Okey, aspek yang keempat adalah gaya penyampaian. Okey, kita perlulah menggunakan gaya yang ceria dan juga santai untuk cerpen-cerpen yang bersifat fantasi dan juga komedi. Kalau cerpen tu bersifat misteri atau lebih kepada realistik, kebiasaannya pembaca akan menggunakan gaya yang lebih tenang dan juga fokus supaya pendengar dapat mengetahui apa isi yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut. Okey murid-murid, itu adalah cara-cara untuk membaca cerpen. Sekarang cikgu akan mengajar kamu pula cara bacaan cerpen dan menunjukkan contoh kepada kamu untuk bacaan cerpen yang tepat dan terbaik. Bacaan cerpen. Dengar dengan teliti dan fokus ya. Lepas ni kamu semua pula kena baca cerpen yang telah disediakan oleh cikgu. Jadi, cikgu telah memilih cerpen yang bertajuk Amaran di Luar Rumah. Suatu petang, Alif sedang bersendirian di rumah kerana ibunya keluar membeli barang. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi mencurigakan di luar pintu. Seperti ada seseorang cuba membuka tombol pintu dari luar. Hatinya mula berdebar. Teringat pesanan ibunya, Alif segera mencari tempat selamat untuk bersembunyi. Dia merangkak ke ruang belakang dan mengambil telefon bimbit. Dalam keadaan berbisik, Alif menelefon jiran sebelah, Pakcik Rahim. "Pakcik, ada orang cuba masuk rumah lah," katanya dengan suara rendah. Tanpa menunggu lama, Pakcik Rahim datang dan memeriksa kawasan sekitar rumah. Orang yang mencurigakan itu segera melarikan diri apabila terdengar suara Pakcik Rahim. Setelah keadaan tenang, Alif berasa lega. Hari itu, Alif sedar betapa pentingnya berhati-hati dan bijak bertindak demi keselamatan dirinya. Itu adalah cerpen yang bertajuk Amaran di Luar Rumah. Selepas ini, cikgu akan memberikan pandangan cikgu pula dan maklumat-maklumat yang terdapat dalam cerpen Amaran di Luar Rumah. Berdasarkan cerpen yang cikgu baca sebentar tadi, iaitu bertajuk Amaran di Luar Rumah, cikgu dapati tema cerpen ini adalah bertemakan keselamatan diri. Jadi, pengajaran yang cikgu dapat perolehi daripada cerpen Amaran di Luar Rumah ini adalah yang pertama, kita hendaklah mendengar dan mematuhi nasihat daripada orang dewasa. Sebagai contoh, Alif mendengar nasihat daripada ibunya yang menyatakan bahawa jika Alif terdengar sesuatu yang berbahaya, dia perlulah bersembunyi di tempat yang selamat. Yang kedua, kita mestilah sentiasa bersikap waspada dan berhati-hati terutamanya apabila berada dalam keadaan yang mencurigakan. Sebagai contoh, Alif berhati-hati apabila mendengar ada seseorang ingin membuka tombol pintunya dan segera menelefon jirannya iaitu Pakcik Rahim. Dan yang ketiga adalah kita hendaklah berani bertindak tanpa rasa takut demi keselamatan diri dan orang sekeliling. Sebagai contoh, Alif segera menelefon Pakcik Rahim untuk meminta bantuan kerana dia telah mendengar ada seseorang ingin memasuki rumahnya ketika ketiadaan ibunya di rumah. Itu saja daripada cikgu. Jadi, mari kita tengok latihan yang akan cikgu berikan dan aktiviti yang perlu dilaksanakan oleh murid-murid.
Okey murid-murid, jom kita membaca. Jadi, cikgu telah menyediakan kepada kamu semua satu teks cerpen dalam buku elektronik yang terdapat dalam Google Site yang telah disediakan oleh cikgu. Jadi, kamu semua kena membaca dengan menggunakan intonasi dengan nada yang sesuai tau. Seperti contoh yang cikgu ajar sebentar tadi. Kemudian, kongsikan pandangan dan pendapat kamu semua mengenai cerpen yang telah dibaca di dalam Google dokumen yang telah cikgu sediakan di dalam Google Site tersebut. Semua perlu membuat rakaman dan menghantar kepada cikgu untuk semakan seterusnya. Baik semua, selamat membaca.